Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sekali lagi kita dipertemukan dalam sesi perkongsian belajar ilmu faraid. Dalam pertemuan lepas kita berhenti pada kaedah agihan faraid secara umum. Pada pertemuan kali ini kita akan cuba menghuraikan salah satu kaedah yang perlu kita kenali dalam membuat sesuatu pengiraan faraid, iaitu dinamakan sebagai kaedah al-hajab. Ya. Kita telah ringkaskan komponen faraid yang perlu diketahui dalam mempelajari sesuatu ataupun menyelesaikan sesuatu kes faraid, iaitu kita katakan ada 3 bahagian. Iaitu pertama, sebagai konsep asas kita telah huraikan dalam pertemuan yang lepas, waris dan bahagiannya juga telah diperincikan untuk waris ashabul furud dan juga waris asobah. Dan kita telah berhenti pada pengenalan kaedah agihan faraid. Pada pertemuan kali ini kita hanya memfokuskan kepada al-hajab, ataupun terdinding ataupun blok kepada seorang waris dalam senarai faraid. Pada pertemuan yang lepas, kita katakan dalam menyelesaikan sesuatu kes faraid itu ada 6 langkah, dan salah satunya ialah langkah yang kedua ialah kita kena membuat saringan. Iaitu kita cuba mengenal pasti siapakah waris yang layak daripada senarai sesebuah keluarga, ataupun dalam carta keluarga tersebut yang masih wujud, adakah semua sekali waris serentak dapat ataupun tidak. Proses ini dinamakan sebagai saringan, dalam bab faraid dinamakan sebagai al-hajab, iaitu kita kenal pasti waris yang berhak dengan menentukan siapa yang layak atau tidak. Situasi waris yang terdinding ataupun terhalang daripada mendapat pusaka sama ada dinafikan terus daripada kadar sepatutnya ataupun berlaku pengurangan ke atas bahagian mereka. Oleh sebab itu, istilah al-hajab ini ataupun terdinding ini ialah terbahagi kepada 2. Yang pertama dinamakan sebagai terdinding sebahagian. Bermaksud, waris tersebut akan mengalami pengurangan. Dalam bahasa mudahnya, waris dalam kategori ini adalah terdiri daripada waris ashabul furud yang mempunyai 2 ataupun lebih kadar fardu, kadar bahagian. Satu adalah nilai maksima dan satu nilai minima. Pengurangan akan berlaku kepada kadar yang paling minima. Itu bermaksud kepada terdinding sebahagian. Mereka still dapat tetapi nilai yang sedikit. Yang kedua ialah terdinding sepenuhnya. Terdinding sepenuhnya bermaksud waris daripada senarai itu tidak layak langsung sedikit pun daripada habuan harta pusaka si mati. Disebabkan apa? Disebabkan ada mereka yang lebih utama dan lebih layak. So, kita perhatikan contoh untuk setiap kes. Yang pertama, sebelum itu kita katakan tadi, terdinding sebahagian ialah pemindahan bahagian waris daripada satu kadar kepada kadar yang lain. Apabila kita masukkan dengan pengurangan, maksudnya waris tersebut tidak mendapat bahagian yang banyak tetapi hanya mendapat bahagian yang minima. Tapi still dapat daripada habuan faraid tersebut. Kategori yang kedua, terdinding sepenuhnya ataupun istilahnya hajab hirman, yang tadi itu dinamakan sebagai hajab nuqsan. Hajab hirman ialah penghalangan secara mutlak terhadap waris daripada memperolehi harta pusaka disebabkan wujudnya waris yang lain. Dalam situasi ini, waris yang lain itu adalah pendinding yang lebih layak ataupun yang akan menguasai sepenuhnya ataupun bahagian tertentu daripada harta pusaka, sedangkan yang terdinding sepenuhnya tadi tidak layak mendapat sedikit pun daripada habuan harta pusaka. So, konsep al-hajab ini perlu diketahui dalam membuat sesuatu pengiraan kerana waris dalam sesuatu kes faraid tidak semestinya layak yang dapat untuk bahagian-bahagian dalam pusaka tertentu si mati. So, perlu difahami walaupun mereka layak tersenarai tetapi dia kena menerima hakikat bahawa ada waris lain yang lebih utama kepada si mati tersebut. Kita datangkan sedikit contoh, iaitu yang pertama, bagaimana waris terdinding sebahagian. Kita pernah belajar dalam pertemuan yang lepas berkaitan dengan bahagian faraid isteri. Kita katakan isteri ada 2 bahagian. Satu, isteri layak untuk mendapat 1/4, dan pada masa yang sama
isteri juga ada bahagian iaitu diperuntukkan 1/8. So bahagian 1/4 adalah bahagian yang banyak ataupun maksima. Sedangkan bahagian 1/8 adalah bahagian yang kecil ataupun sedikit. Jadi pengurangan daripada 1/4 kepada 1/8 yang kecil ini merupakan salah satu contoh bagaimana terdinding sebahagian ataupun pengurangan bahagian isteri tersebut. Dalam kes ini, kenapa isteri mendapat kurang? Kerana kewujudan kes iaitu kes kedua, si mati meninggalkan anak lelaki sebagai contohnya. Jika si mati tidak meninggalkan zuriat, yang mati itu adalah suami, so isteri kepada si mati tersebut layak untuk mendapat 1/4. Walau bagaimanapun dalam situasi yang lain, sekiranya suami tersebut meninggalkan anak, dalam contoh ni adalah anak lelaki, maka isteri tadi hanya layak mendapat 1/8. Yang kita ingin highlightkan ialah konsep pengurangan daripada 1/4 yang layak diterima oleh isteri menjadi 1/8 disebabkan wujudnya zuriat tadi. Inilah antara contoh yang menunjukkan terdinding sebahagian ataupun tadi kita sebut sebagai hajab nuqsan dalam hukum faraid. Kita datang ke contoh lain. Contoh lain ialah bagi suami pula. Maksudnya yang meninggal adalah isteri. So, suami yang pernah kita ceritakan sebelum ini mempunyai dua bahagian faraid. Satu ialah mendapat secara 1/2 bahagian daripada harta pusaka dan juga suami layak mendapat 1/4. Bila situasi pertama apabila si mati iaitu isteri tidak meninggalkan zuriat apapun, maka suaminya layak untuk mendapat 1/2. Sedangkan contoh yang kedua, sekiranya isteri ataupun si mati tadi meninggalkan zuriat, dalam kes ini contohnya adalah anak lelaki, maka suami tadi hanya berkelayakan untuk mendapat 1/4. So pengurangan daripada 1/2 kepada 1/4 inilah yang dinamakan sebagai hajab nuqsan ataupun terdinding sebahagian. Maksudnya suami still dapat, tetapi dikurangkan daripada nilai yang paling maksima kepada nilai yang minima. Ini adalah kategori, tadi itu adalah kategori dari sudut hajab nuqsan. Sekarang kita terangkan pula kepada hajab hirman. Ini adalah contoh keseluruhan jadual bagi lelaki yang akan terdinding disebabkan orang yang pendinding itu ataupun yang paling utama itu lebih kuat berbanding yang terdinding. Kita ambil sebagai contoh nombor 1 iaitu cucu lelaki tidak layak ataupun tidak langsung mendapat harta pusaka ataupun diistilahkan sebagai hajab hirman disebabkan oleh adanya anak lelaki. Maksudnya kenapa? Sebab anak lelaki lebih dekat kepada si mati berbanding pangkat cucu. Contoh berikutnya adalah sama juga kepada datuk, iaitu bapa kepada bapa akan terdinding ataupun tidak mendapat pusaka disebabkan oleh bapa. Sebab bapa lebih hampir. So ini adalah contoh menggambarkan bagaimana waris yang terdinding tadi akan tidak layak untuk mendapat harta pusaka sepenuhnya jika wujud pendinding-pendinding di kalangan yang terdiri mengikut jadual ini. So kita akan datangkan contoh sahaja. Okey. Dalam kes ini kita katakan tadi antara kalaulah si mati meninggalkan anak lelaki dengan cucu lelaki. Dalam situasi ini kita katakan kedua-duanya adalah waris asabah, tetapi cucu lelaki hubungannya lebih jauh berbanding dengan anak lelaki. So cucu lelaki akan terdinding dengan kewujudan anak lelaki. So keseluruhan harta pusaka akan diserahkan kepada anak lelaki dan cucu tadi tidak akan mendapat bahagian dalam harta pusaka. Contoh yang kedua sama juga, contohnya ialah si mati meninggalkan bapa dan juga adik-beradik lelaki seibu sebapa. Saudara lelaki seibu sebapa. So dalam kes ini kita tengok kepada jadual tadi, bapa adalah orang yang akan mendinding adik-beradik. So dalam kes ini saudara lelaki kepada si mati tidak layak untuk mendapat pusaka ataupun diistilahkan sebagai terdinding sepenuhnya daripada faraid. So dalam kes yang kedua, bapa lebih layak untuk mendapat keseluruhan harta atas tiket asabah ataupun baki. Ini adalah contoh tadi adalah berkaitan dengan waris-waris terdinding sepenuhnya dari kalangan lelaki. Kita mungkin boleh praktikal dalam kes-kes selepas inilah. Kalau yang perempuan pula, ada juga contoh terdinding sepenuhnya. Contoh kat sini ialah nenek sebelah ibu akan
diblok ataupun terdinding dengan kewujudan ibu. So ibu kat sini lebih power daripada nenek. So ibulah yang akan dapat. Begitu juga nenek sebelah bapa juga akan terdinding ataupun diblok dengan kewujudan ibu ataupun bapa. So waris pendinding kat sini adalah berkaitan dengan siapa yang lebih hampir kepada si mati. Begitulah contoh-contoh berikut yang mungkin kita akan praktikkan dalam kes-kes faraid dalam pertemuan yang akan datang. Tapi kita akan datangkan contoh yang lebih simple berkaitan konsep terdinding sepenuhnya dalam jadual pertama dan kedua ini, iaitu kalaulah si mati meninggalkan ibu dan juga nenek sebelah ibu, dalam kes ini ibu tak mungkin dapat secara asabah disebabkan si mati tidak ada zuriat dan juga tidak ada adik-beradik, maka ibu tadi akan mendapat 1/3. So, ibu tadi layak untuk blok nenek yang ada kat situ. So, nenek tadi dianggap sebagai hajab hirman daripada mendapat harta pusaka. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita katakan ialah si mati meninggalkan bapa warisnya yang hidup dan juga saudara perempuan seibu sebapa, kakak kandung contohnya. So dalam kes ini yang layak untuk mendapat adalah bapa. Bapa lebih kuat untuk blok, untuk mendinding. Sebab bapa dalam kes ini sebagai pendinding kepada waris yang ada. So saudara perempuan seibu sebapa si mati terdinding ataupun tidak layak dalam kes ini dikategorikan sebagai terdinding sepenuhnya daripada mendapat faraid. So begitulah konsep yang perlu diketahui oleh semua pihak, iaitu saringan waris itu perlu dilakukan. Maksudnya walaupun mereka tersenarai sebagai waris kepada si mati, tapi dalam banyak hal mereka kena faham, mereka kena memahami dan mengetahui bahawa ada waris yang lebih dominan paling hampir dengan si mati dan mereka mungkin diblok secara sebahagian dan sebahagian lain mungkin akan didinding secara total, secara sepenuhnya daripada mendapat pusaka. So itu sahaja huraian berkaitan kaedah Al-Hajar dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan kita berjumpa sekali lagi dalam pertemuan yang akan datang. Untuk itu wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.